Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang aplikasi solat fardu. Apakah yang kita faham tentang aplikasi solat? Aplikasi solat ialah salah satu cara bagaimana untuk kita melakukan rukun Islam yang kedua, iaitu solat. Okey, mari kita masuk kepada takrif solat. Perkataan solat dalam pengertian bahasa Arab ialah doa, iaitu memohon kebajikan dan pujian. Manakala dari segi syarak pula, ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakat. Artinya, dan dirikan solat dan tunaikanlah zakat. Demikianlah makna solat dalam pengertian bahasa Arab. Solat fardu yang wajib didirikan oleh setiap Muslim ialah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Baiklah, mari kita masuk kepada syarat solat. Syarat solat terbagi kepada dua, iaitu syarat wajib solat dan juga syarat sah solat. Syarat wajib solat ada 4, iaitu Islam, yang bermaksud hukum solat adalah wajib kepada semua mukallaf yang beragama Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua ialah baligh, yakni para sarjana fiqh Islam bersepakat bahawa baligh merupakan syarat wajib solat. Tidak wajib solat ke atas kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh. Yang ketiga ialah berakal, iaitu seseorang yang mendirikan solat perlulah berakal dan tidak diwajibkan ke atas orang gila. Yang terakhir pula ialah suci, yang berbawa maksud suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Syarat wajib yang kedua pula ialah syarat sah solat. Antaranya ialah yang pertama, suci secara hakiki, iaitu bersih badan, pakaian dan tempat solat dari sebarang najis. Yang kedua, suci secara hukum, iaitu suci anggota wuduk dari sebarang hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat yang sempurna bagi lelaki dan perempuan. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, mengetahui masuknya waktu solat. Seterusnya, antara contoh perkara sunat yang kita lakukan dalam solat adalah membaca doa iftitah, membaca tahiyat awal dan membaca doa kunut. Namun begitu, pembahagian hukum sunat ini sebenarnya ada dua, yakni sunat hayat dan sunat abad. Sunat hayat bermaksud setiap perkara yang jika ditinggalkan tidak dikenakan sujud sahwi. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, bahawa sunat hayat ialah semua perbuatan atau perkataan yang bukan rukun dan bukan sunat abad. Manakala sunat abad pula bermaksud setiap perkara yang sangat dituntut untuk dilaksanakan, di mana jika ditinggalkan maka sunat diganti dengan sujud sahwi pada akhir sembahyang. Antara contoh sunat hayat ialah 1. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, mula hendak rukuk dan bangkit daripadanya, dan ketika bangun daripada tasyahud awal. 2. Meletakkan tangan kanan ke atas belakang tangan kiri di bawah dada, di atas pusat, sambil mengarahkan sedikit ke arah hati. 3. Melihat ke tempat sujud sambil menundukkan kepala sedikit. 4. Membaca tawajuh atau doa iftitah secara senyap. 5. Membaca al-isti'azah secara perlahan selepas tawajuh dan sebelum al-fatihah. Contoh soal abad pula ialah 1. Tasyahud awal, iaitu tasyahud yang dibaca semasa duduk selepas melakukan setiap 2 rakaat dalam sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isyak. 2. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud awal tanpa disambung dengan selawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. 3. Selawat kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. 4. Duduk bagi mengerjakan setiap 3 perkara sunat abad di atas. 5. Bacaan kunut semasa i'tidal pada rakaat sembahyang subuh, pada rakaat akhir sembahyang witir ketika separuh kedua bulan Ramadan, iaitu selepas malam ke-15. Baiklah semua, mari kita masuk kepada rukun solat. Antara rukun solat ialah yang pertama, niat. Niat ialah apa yang kita ucapkan dalam hati. Niat solat mestilah dilakukan ketika mengangkat takbiratul ihram.
Sekurang-kurangnya niat ketika solat itu merangkumi 3 perkara, iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad ialah solat semata-mata atau lafaz usolli. Manakala ta'arud pula ialah jenis fardu. Ta'yin ialah menentukan waktu solat yang hendak didirikan, sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Contohnya, apabila seseorang hendak mendirikan solat subuh, memadai dia berniat, usolli fardhu subhi, sahaja aku solat fardu subuh. Tetapi sunnahnya membaca lafaz penuh sehingga lillahi ta'ala. Rukun yang kedua ialah berdiri tegak. Cara yang betul ialah dengan berdiri tegak lurus, iaitu tulang belakang tegak dengan dada menghadap kiblat. Jika tidak mampu berdiri, boleh duduk atau baring. Yang penting, usahakan agar dada ke arah kiblat. Solatlah dengan berdiri. Sekiranya tidak mampu, maka dengan duduk. Sekiranya tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud. Rukun yang ketiga ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah melafaz Allahu Akbar untuk memulakan solat dengan suara yang dapat didengar sekurang-kurangnya oleh diri sendiri. Lafaz ini tidak boleh ditukar dengan lafaz lain atau dilafazkan dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Lafaz ini juga perlu dibuat dalam satu nafas sambil memasang niat. Rukun yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika berdiri pada setiap rakaat solat dengan tajwid yang betul. Setelah itu, sunnah membaca surah-surah lain sebelum rukuk. Rukun yang kelima ialah rukuk. Rukuk ialah membungkukkan badan dan kepala ke hadapan sehingga sama rata dengan punggung. Kedua-dua telapak tangan dilekapkan pada kedua-dua kepala lutut. Sunat berdoa atau bertasbih sewaktu rukuk. Sekiranya tidak tahu berdoa atau bertasbih, cukup diam seketika, sekadar masa membaca sekali Subhanallah. Berada dalam keadaan tersebut dinamakan tamak-ninah. Rukun yang keenam ialah iktidal. Iktidal ialah berdiri tegak selepas rukuk. Perlu ada tamak-ninah dalam keadaan berdiri tegak sebelum beralih ke rukun solat seterusnya. Kadar tamak-ninah sama seperti rukuk, iaitu kadar sekali nafas atau kadar menyebut Subhanallah. Rukun yang ketujuh ialah sujud. Pengertian sujud pada syarak ialah dahi orang yang bersolat bersentuhan secara langsung dengan tempat sujudnya. Anggota sujud ada 7, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Sunat mengenakan hidung ke lantai ketika sujud. Rukun yang ke-8 ialah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ialah duduk sebentar selepas sujud pertama sebelum melakukan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Sujud ini juga perlu dilakukan dengan tamak-ninah. Duduk iftirash ialah seseorang itu duduk dengan meletakkan bahagian punggungnya di atas kaki kirinya, manakala tapak kaki kanan itu ditegakkan, jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Rukun yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ialah duduk ketika membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Duduk ini dilakukan secara tawaruk dan kedua-dua tangan diletakkan di atas paha. Tawaruk ialah seseorang itu duduk dalam keadaan tapak kaki kanannya berdiri tegak dan jari jemari kaki kanannya menghadap ke arah kiblat, manakala kaki kirinya dilipat ke arah kaki kanan dan dia meletakkan bahagian punggungnya di atas lantai atau tanah.
Rukun yang ke-10 ialah membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir ialah tahiyat awal ditambah dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-11 ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ringkas tetapi lebih sempurna solat jika dilanjutkan dengan selawat Ibrahimiyah. Rukun yang ke-12 ialah memberi salam. Memberi salam adalah penutup solat, sekurang-kurangnya dengan lafaz Assalamualaikum. Bermula dengan berpaling ke kanan dahulu, kemudian kiri. Rukun yang ke-13 ialah tertib. Setiap rukun solat wajib dilaksanakan dengan tertib, iaitu mengikut turutan. Tidak boleh rukuk, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud dan tiba-tiba diakhiri dengan i'tidal. Tidak sah solat yang begini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita membincangkan tentang perkara yang membatalkan solat. Berikutnya ialah berkata-kata dengan sengaja, ketawa, melakukan perbuatan atau pergerakan yang banyak, makan dan minum, terbuka aurat, terkena najis pada pakaian atau badan, berhadas sebelum salam pertama, berdehem dengan sengaja, membelakangkan kiblat dan mengubah diat. Seterusnya, kita masuk kepada sujud sahwi. Sujud sahwi bermaksud kecacatan atau kekurangan berlaku kepada orang yang melakukan solat tidak sengaja. Hukum sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersolat zuhur atau asar bersama kami. Kemudian baginda mengucap salam. Maka bertanya salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, adakah engkau mengurangi solat? Rasulullah bertanya kepada sahabat lain, adakah benar katanya? Para sahabat menjawab ya. Kemudian baginda bersolat 2 rakaat lagi dan kemudiannya baginda sujud sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis tersebut menunjukkan Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi apabila beliau terlupa dalam solat. Ia juga menunjukkan hukum sujud sahwi adalah sunnah yang dituntuti. Penyebab sujud sahwi. 1. Meragui bilangan rakaat. 2. Melakukan perkara yang membatalkan solat. Dan yang ketiga, melakukan satu perbuatan solat bukan pada tempatnya. Cara sujud sahwi yang lengkap. Walaupun hukumnya sunat, hendaklah kita melakukannya apabila perlu. Ini kerana cara sujud sahwi sebenarnya amat mudah, iaitu seperti berikut. Yang pertama, niat. Sujud sahwi perlu diniat terlebih dahulu pada penghujung rakaat terakhir. Sesudah tahiyat akhir, sebelum memberi salam, takbir dan sujud dengan lafaz sujud sahwi. Menurut kuliah Ustaz Don Daniel, jika kita sudah berniat mahu melakukan sujud sahwi, duduk tahiyat akhir seeloknya dalam keadaan duduk antara 2 sujud. Yang kedua, sujud. Lafaz ini dibacakan 3 kali dalam sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Yang ketiga, duduk antara 2 sujud. Selepas membaca lafaz tersebut, bangun daripada sujud dan duduk dalam posisi di dalam 2 sujud. Sama seperti yang biasa kita lakukan dalam solat. Bacaan juga sama seperti duduk antara 2 sujud. Yang keempat, sujud sekali lagi. Sesudah itu duduk kembali pada posisi duduk di antara 2 sujud dan lakukan sujud sahwi sekali lagi. Kemudian duduk dalam keadaan tahiyat akhir dan beri salam seperti biasa. Tak perlu mengulang bacaan tahiyat akhir sekali lagi.
أصلي فرض صبحي ركعتين أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.